Yang di-Pertua, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian di dalam perbahasan di peringkat jawatankuasa berkaitan dengan isu-isu Kementerian Kesihatan. Saya pun duduk di sini daripada 12.30 sampai sekarang. Dengar segala hujah yang telah dikeluarkan, dilontarkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Dan pada keseluruhannya, saya akan beritahu ahli-ahli yang berhormat bahawa saya setuju dengan segala pandangan yang telah dikeluarkan, maupun daripada sini atau daripada sana. Kerana semua telah dikeluarkan dengan tujuan yang sama, tujuan yang baik, yang selaras dengan tujuan Kementerian Kesihatan juga. Tapi sebelum saya jawab pada secara lebih dalam, saya cuma mau bawa perhatian ahli-ahli yang berhormat kepada jumlah, kerana ada ahli-ahli yang berhormat telah sentuh bahawa kementerian telah diberi satu peruntukan yang begitu besar. Yang benar, kalau pandang daripada keseluruhannya, jumlah yang diberi 21 bilion itu nampak besar. Tetapi kalau lihat secara lebih teliti, apa yang boleh dinampak daripada 21 bilion ini, 11.8 bilion ialah untuk bayaran emolument, iaitu untuk bayar mereka yang kerja dengan Kementerian Kesihatan. Satu jumlah pekerja yang begitu besar, lebih daripada 250,000 orang yang kerja dengan Kementerian Kesihatan, dan lagi tambahan itu 3 bilion ringgit diberi untuk membeli ubat saja. Ubat yang dibekalkan untuk rakyat Malaysia secara percuma. Kedua-dua ini sudah 14 bilion ringgit. So kalau ada baki daripada itu 7 bilion yang digunakan untuk menguruskan hospital-hospital yang ada di dalam negara kita. Dan saya ada yang ahli-ahli yang berhormat telah bangkitkan, kalau dibangkit dengan banding dengan jumlah yang diberi kepada pengurusan dan jumlah yang diberi kepada pembangunan, pembangunan cuma diberi 1.59 bilion saja. Dan setuju dengan pandangan yang dikeluarkan oleh yang berhormat daripada Batu Pakat, Batu Gajah, bahawa kalau lihat jumlah pengurusan naik pada tiap naik manakala jumlah yang diberi kepada pembangunan merosot pada tiap tahun. Ini kerana kalau kita membangunkan satu hospital, ini digunakan melalui apa yang diberi melalui perbelanjaan pembangunan. Lepas hospital dibangunkan, ia diurus melalui pengurusan. Oleh itu, bila jumlah hospital itu naik, memang jumlah pengurusan akan naik. So, oleh itu, apa yang maksud, apa yang boleh didapat melalui meneliti butiran ini, iaitu apa yang diberi adalah untuk menguruskan kemudahan yang tersedia ada. Dan untuk menunaikan harapan ahli-ahli yang berhormat yang banyak dah minta klinik lah, hospital dah, tambahan lah, kena dibuat melalui jumlah yang ada yang diberi untuk pembangunan. Cuma saya mau beri sedikit butiran untuk lihat macam mana negara kita menggunakan dana untuk isu keselamatan. Di dalam negara kita, kita ada mempunyai dua sistem perkhidmatan kesihatan. Satu, yang sistem kesihatan yang diberi oleh perkhidmatan awam. Lagi satu, sistem perkhidmatan kesihatan yang diberi oleh perkhidmatan swasta. Kalau dilihat daripada segi perbelanjaan kepada dua-dua pihak ini, daripada keseluruhan yang dibelanja oleh rakyat Malaysia, daripada jumlah perbelanjaan untuk kesihatan oleh rakyat Malaysia, kerajaan berbelanja lebih kurang 52%. 52% yang dibelanja oleh kerajaan untuk segala isu kesihatan, penyampaian kesihatan primary, secondary, tertiary, termasuk preventif, iaitu preventif, primary, secondary dan tertiary. Manakala 48% dibelanja di peringkat perkhidmatan swasta. Tetapi kalau you lihat kepada nilai, contohnya di dalam hospital-hospital kerajaan pada tahun yang lalu, anggaran untuk tahun 2015 adalah anggaran kita hospital kerajaan inpatient saja kita akan merawati lebih kurang 2.4 juta, manakala berbanding dengan peringkat swasta yang cuma akan memberi rawatan kepada lebih kurang 1 juta saja. Itu bermaksud duit yang diberi oleh kerajaan walaupun 50%, tapi jumlah productivity-nya
Di dalam sistem perkhidmatan kesihatan awam, lebih kurang 2 atau 3 kali ganda daripada apa yang kita mencapai di peringkat swasta. So itulah perbezaan yang patut difahami oleh ahli-ahli yang berhormat, supaya dengan jumlah yang diberi, walaupun bermaksud dengan belanja duit yang kurang melalui sistem perkhidmatan kesihatan awam, kita sedang memberi rawatan yang lebih baik, lebih menyeluruh kepada rakyat Malaysia. Dengan persefahaman ini, kita boleh lihat kepada isu-isu lain yang telah dibangkit oleh ahli yang berhormat. Kalau saya lihat kepada semua soalan yang dibangkit, Dato' Yang Di-Pertua, ada soalan-soalan umum yang mungkin boleh saya kena jelaskan kepada semua orang, dan ada soalan-soalan tertentu tentang pembangunan di kawasan-kawasan masing-masing. Saya minta izin Dewan ini supaya tentang soalan-soalan tertentu khusus tentang pembangunan di kawasan-kawasan masing, kita akan memberi jawapan itu secara tertulis kepada ahli-ahli yang berhormat tentang apa kerancangan untuk membangunkan hospital di kawasan mereka, klinik di kawasan mereka, kekurangan di kawasan mereka, dan memberi tumpuan jawapan saya kepada perkara-perkara yang lebih umum. Dari ini saya akan jawab, satu ialah tentang isu yang dibangkit tentang jumlah murid yang diambil, pelajar yang diambil untuk bidang perubatan di dalam universiti, dan tentang pengeluaran daripada universiti. Di dalam isu ini, apa yang saya mau beritahu, di dalam negara kita, MQA dan MMC secara bersama menentukan kuota untuk murid-murid di dalam IPTA dan IPTS. Kuota ini ditentukan dan terpulang kepada institusi masing untuk mengambil murid-murid selaras dengan kuota yang ditetapkan. Dan cuma ada beberapa syarat yang telah ditentukan. Satu syarat, mereka tidak boleh melebihi kuota. Nombor 2, mesti ada kemudahan-kemudahan yang mencukupi untuk memberi latihan yang bermutu dan bernilai selaras dengan kuota itu. Contohnya kalau kuota ialah 200, mereka mesti mempunyai kemudahan yang mencukupi. Dan nombor 3 ialah mereka mempunyai tenaga pengajar yang mencukupi. Kita telah menetapkan the ideal situation, iaitu nisbah murid kepada pengajar, 1 orang tenaga pengajar untuk 4 orang murid. Tetapi kelonggaran telah diberi kerana banyak daripada IPTA dan IPTS tidak boleh menunaikan nisbah itu sampai 1.6. Dan kalau mereka menunaikan apa yang telah ditetapkan di dalam syarat itu, kerajaan tidak akan menghadkan pengambilan ini. Dan untuk menjawab apa yang dibangkitkan oleh ahli berhormat seperti tadi, nantilah saya habis jawapan ini. Kalau di dalam IPTA seperti yang telah diterangkan oleh ahli berhormat daripada Seputih, kita telah memberi kuota sampai 1,500 tempat dan terpulang kepada mereka untuk mengambil selaras dengan itu. Tetapi itulah sebab ada jadi, dan tiada ada bila tuduhan diberi kepada MMC sebagai agensi yang telah mengurangkan jumlah itu bukan betul. Cuma kalau mereka mengambil lebih daripada 1,500, itu luar daripada kuota yang telah ditetapkan. Oleh itu, kalau mereka masih di dalam kuota yang telah dibenarkan dan college itu mempunyai tenaga pengajar yang mencukupi untuk mengambil tenaga itu, mereka dibenarkan. Ada college yang berpendapat kerana banyak daripada mereka ada postgraduate students dan training yang lain, mereka berpendapat bahawa mereka tidak mempunyai tenaga pengajar untuk mengambil murid untuk menunaikan segala kuota itu. Oleh itu, ada jumlah yang diambil pada tahun ini, saya ingat di lingkungan 1,100, ada lagi 200-300 tempat yang belum diisi di dalam IPTA. Dan untuk ada beberapa ahli-ahli yang berhormat telah bangkit perkara yang sama, biarlah saya jawab secara satu kaligus. Nombor 2 ialah tentang jumlah yang masuk, contohnya housemanship pada tiap-tiap tahun dan peratusan yang datang daripada IPTA, IPTS daripada negara yang luar. Secara keseluruhan, pada tiap-tiap tahun, jumlah mereka yang sedang masuk lebih kurang 5,000 orang. Dan 5,000 orang, on the average, 50% ialah daripada dalaman dan 50% daripada negara-negara yang luar.
Dan apa yang merungsingkan, mengkhawatirkan kita, merisaukan kementerian ialah uptrend yang nampak tiap-tiap tahun ini akan tambah. Tambah kerana jumlah mereka yang belajar di luar negara ini akan jadi lebih banyak daripada yang ada di dalam negara. Walaupun kita ada kuasa untuk mengawal mereka yang belajar di dalam negara, tetapi kita tidak ada kuasa untuk mengawal mereka yang belajar di luar negara. Kementerian telah memberi pengiktirafan kepada lebih daripada 350 college di luar negara yang diiktiraf oleh Malaysia. Oleh itu rakyat Malaysia bebas untuk pergi ke luar negara, ke mana-mana satu daripada 350 college ini mendapat latihan, dan mereka kalau balik daripada college yang telah diiktiraf, mereka kena mengikuti latihan housemanship di dalam negara kita sebelum mereka boleh keluar ke sistem. Itu menjadi satu kekangan yang besar kepada kementerian, kerana pada masa sekarang kalau kita ambil semua hospital yang telah diiktiraf untuk memberi latihan housemanship ini, 5,000 ini sudah cukup. Pada masa saya menjadi houseman atau bila Kepong menjadi housekeep, di dalam satu hospital bukan lebih daripada 15 atau 20 doktor saja di dalam satu hospital. Tapi pada masa sekarang, contohnya tadi saya ingat Batu Gajah dalam bangkit tentang apa yang berlaku di dalam hospital Ipoh. Tapi hospital Ipoh mungkin ada beratus-ratus houseman pada masa sekarang. So pada masa dahulu, doktor diperlukan semasa menjalankan latihan, kerja 24 jam pun ada, 48 jam pun ada, 72 jam pun ada. Tapi tiada ada tekanan. Tapi masa sekarang, walaupun telah diberi flexibility kepada mereka, di mana hospital telah diberi flexibility untuk menetapkan, dan sudah masa yang kerja sudah dikurangkan, tapi tekanan naik, saya pun tak faham apakah sebabnya. Adakah ini tentang sikap, ataukah latihan, atau perkara-perkara yang lain. So untuk daripada segi itu, ahli-ahli yang berhormat, nisbah doktor kepada penduduk yang diwar-warkan oleh WHO yang paling baik di negara-negara yang bangun ialah satu doktor untuk 400 orang penduduk. Negara kita sudah sampai, saya ingat 100 untuk 660 untuk tahun yang lepas. Mungkin tahun ini akan tambah baik. Di dalam 2-3 tahun mungkin kita akan sampai ke tahap itu. Tapi nisbah doktor sahaja tak mencukupi. Kita mesti memudahkan infrastruktur untuk memberi latihan kepada jumlah yang keluar itu. Kalau infrastruktur tak cukup, tenaga yang keluar itu lebih banyak, ini yang menjadi isu di dalam ratio. Ya, Lope. Ya, 2 doktor dan seorang peguam. Terima kasih Datuk Pengerusi dan Pengerusi yang berhormat Menteri. Kebetulan masalah tu terlalu ramai siswasa doktor yang keluar dan tidak mencukupi untuk melatih mereka sebagai houseman. Ini masalah ini telah kita melalui beberapa tahun sebelum ini. Yang berhormat Bentong sebelum ini yang jadi Menteri Kesihatan. Kebetulan saya masih ingat masa Yang Berhormat Bentong menjadi Menteri Kesihatan tu pernah menyebut soal moratorium untuk menghentikan kolej perubatan bermula 1 hari bulan Mei 2011. Dan kebetulan saya dapat jawapan daripada Kementerian Pendidikan yang mengatakan bahawa selepas tarikh tersebut ada 21 kolej yang diluluskan untuk kursus perubatan. Dan walaupun Yang Berhormat Menteri mengatakan bahawa ada kolej yang dalam proses permohonan, tetapi saya tahu ini mengikut jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Hulu Selangor sebelum ini, mengatakan khususnya QUIP, Quest Universiti Perak ni, yang mengatakan bahawa MQA yang diberikan kepada QUIP ini adalah MQA provisional. Provisional maksudnya tidak diluluskan, tetapi sekarang nampak semua diluluskan. Dan kita hadapi masalah terlalu ramai doktor, terlalu ramai houseman yang tidak dapat latihan yang secukupnya. Jadi adakah kita ada moratorium tetapi kita tidak menghormati moratorium tersebut? Saya tambah sikit. Yang Amat Kepong ya.
Datuk penjelasan. Pengurusi ya, Datuk Pengurusi, apakah bilangan doktor yang ijazahnya tak diiktiraf sekarang di negara ini? Dan setiap tahun tambahan berapa orang? Dan kuota yang diberi 5,000 dah. 5,000. Adakah ini merangkumi dalam dan luar negara ataupun di dalam negara saja? Wah, kalau macam tu macam mana kita hadkan bilangan daripada luar negara? Tak boleh. Kalaulah ditambah kepada 7,000 setahun, apakah akan dibuat oleh pihak kementerian? Sikit. Ya. Menteri. Terima kasih Pengerusi, terima Apa, kasih ya? Menteri. Ya, terima kasih. Saya difahamkan ada ramai doktor-doktor yang dirujuk ke medical attention kerana tekanan emosi dan mental. Saya ingin mendapat penjelasan berapa ramai yang telah dirujuk untuk medical care sepanjang tahun ini. Terima kasih. Ya, Yang Hormat Menteri, sikit. Bagan Serai. Terima kasih Menteri. Terima kasih Datuk Pengerusi. Ada di antara houseman yang pernah jumpa saya dan mengadu takut untuk pergi ke kerja. Adakah berlaku buli di hospital? Dan ada yang terus duduk dalam bilik. They went into depression dengan izin. Dan ada jumpa saya nangis-nangis tak nak pergi kerja. Saya nak tahu dalam 2 tahun punya training berapa orang houseman yang tak lulus dan berapa orang houseman yang dalam follow up dengan psychiatrist. Terima kasih. Satu dia. Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi dan juga Yang Berhormat Menteri. Yang kalau mengikut apa yang saya baca dari pada laporan ABAK ialah sekarang kita tahu kita ada kelebihan doktor dan ataupun graduan perubatan. Tapi kita lihat yang kerajaan kurangkan ialah mereka yang belajar di Universiti Awam, kerana kalau ikut angka yang saya dapat adalah 1,019 orang diterima untuk belajar di Universiti Awam. Tetapi kini di IPTS, di swasta, institusi swasta, ada 9,363 orang new intake. So, masalah sekarang ialah kita tahu kita ada masalah kelebihan doktor, tapi kenapa kerajaan nampaknya kurangkan intake di Universiti Awam tapi biarkan swasta ambil seberapa yang mereka suka untuk buat untung. Boleh saya tambah sikit? Ya, terima kasih Tuan Pengerusi dan terima kasih Yang Berhormat Menteri tentang soalan latihan per houseman tadi. Kenapa begitu stressful per houseman? Berbanding dengan masa kita saya rasa dan masa Yang Berhormat Menteri lebih awal lagi, saya tahun 80-an, perbezaan terbesar ialah pada mid level dengan izin. Dulu kita ada medical officers, senior medical officers yang berkaliber. Sekarang terlampau satu ketika ramai yang meninggalkan perkhidmatan. Yang ada itu agak junior. Dan junior dia mungkin ada skill, dia mungkin ada knowledge tapi dia kurang maturity, karakternya kurang. Dan itu lebih kurang macam disebut oleh Yang Berhormat Bagan Serai berlaku kes-kes bully saya rasa per houseman. Terima kasih. Sebagai satu langkah, memang betul kerajaan melalui Jemaah Menteri telah membuat keputusan untuk pastikan bahawa tiada ada college perubatan, lesen untuk college perubatan baru diberi di dalam negara kita selepas tahun 2011 dan tidak diberi college-college yang tersedia ada, tidak dibenar untuk menambahkan kuota yang tersedia ada. Ini ialah kawalan di dalam negara. Seperti yang telah dijelaskan oleh ahli yang berhormat tadi, memang kita tidak boleh kawal daripada luar negara. Dan apa yang disebut oleh ahli yang berhormat Kepong itu, kalau tahun depan menjadi 7,000 itu ada satu kemungkinan yang akan berlaku. Yang akan berlaku dan itu ialah satu perkara yang kita sedang lihat. Beberapa langkah macam mana kita boleh membuat untuk memastikan iaitu mereka yang pergi ke luar negara mempunyai kelayakan yang lebih tinggi sebelum mereka mengikuti atau ada beberapa cadangan supaya seperti negara-negara lain seperti di dalam
Amerika Syarikat, di dalam United Kingdom, semua orang diperlukan untuk menduduki satu peperiksaan licensing sebelum mereka boleh mengikut latihan. Ini cadangan pada masa sekarang, pada masa kita lihat macam mana kawalan ini dibuat. Tentang apa yang dibangkit oleh si Putih, saya ingat butiran kamu sedikit salah tentang IPTS itu. IPTS itu jumlah itu terlampau banyak, saya ingat itu bukan jumlah yang betul. Kedua-duanya, IPTA dan IPTS pada masa sekarang jumlah yang keluar di dalam negara ialah lebih kurang 2.500, manakala daripada luar negara ialah 2.500. Terpulang kepada pandangan yang dikeluarkan oleh Ahli Yang Berhormat Datuk Bangan Serai dan Kuala Kedah tentang mutu latihan dan tahap maturity mereka yang memberi latihan ini, mungkin ini adalah satu perkara saya pun dah minta Ketua Pengarah Kesihatan untuk lihat macam mana. Kita berharap bahawa semua doktor yang selepas ijazah menjadi doktor pelatih housemanship ini, mereka mempunyai keupayaan untuk memberi latihan kepada houseman yang akan baru. Tapi that is not automatic. Ada yang mempunyai the psychological nature yang boleh bantu di dalam perkara ini dan ada yang mungkin ada isu. Dan saya menerima perkara ini, tetapi kerana kerajaan sedang membuat apa-apa yang boleh dibuat untuk memastikan bahawa houseman yang ada di dalam sistem mendapat latihan yang mencukupi, mendapat exposure yang mencukupi supaya selepas 2 tahun ini mereka keluar, mereka ialah doktor yang selamat. Saya mau pergi ke tajuk yang lain, ini ialah tentang isu AUCMS yang telah dibangkit oleh Ahli Yang Berhormat dan isu ada banyak tajuk. Kalau tiap-tiap kali you celah, saya sampai 2 hari pun tak boleh jawab. So saya ingat kita mesti lalu kepada tajuk yang lain. Saya sudah jelaskan dengan dalam tentang perkara ini. Biarlah saya teruskan dengan tajuk yang lain. Boleh saya tanya, di negara kita ada 33 institusi pengajian tinggi yang menawarkan khusus perubatan. Jadi sekarang apa yang Berhormat Menteri kata ialah mereka yang pergi belajar di luar negara, tapi saya rujuk kepada yang mereka there are 33 of saya sudah IPTS. jawab. Saya sudah jawab. Gila, yang Berhormat kata ialah mereka kalau pilih pergi belajar di luar negara, pun saya kerajaan sudah tak jawab. boleh kawal. Dua-dua pun saya jawab. Tentang AUCMS, Ahli Yang Berhormat. Ini satu perkara yang berlaku luar daripada apa ramalan kita atau ramalan Kementerian Pendidikan, di mana sesuatu kolej swasta telah menghadapi masalah kewangan dan tidak boleh meneruskan kegiatannya, dan akibat daripada itu lebih daripada 1,500 murid di dalam kolej ini daripada beberapa bidang, bukan saja bidang perubatan, yang telah menjadi mangsa. Dan sebagai satu langkah untuk menyelesaikan isu-isu, di dalam Jabatan Menteri kita telah membuat keputusan untuk memberi 2 kelonggaran. Salah satu daripada kelonggaran ialah memberi peluang untuk kolej untuk kes ini secara khusus untuk mengambil jumlah murid yang lebih daripada kuota mereka kalau mereka mempunyai kemudahan yang mencukupi, dan kita pun memberi kelonggaran kepada nisbah. Yang nisbah sebelum itu sekurang-kurangnya 1 orang tenaga pengajar kepada 6 orang murid. Untuk kes ini secara khusus kelonggaran sampai 1/8 orang murid. So kalau kolej itu boleh menunaikan itu, iaitu mempunyai kemudahan, ada tenaga pengajar 1 orang tenaga pengajar untuk 8 orang murid, dan mempunyai kemudahan-kemudahan yang lain, mereka boleh mengambil murid yang lebih banyak daripada kuota. Contohnya kalau CUCMS telah diberi kuota untuk mengambil 100 orang murid untuk 1 tahun, sekarang kalau mereka boleh menunaikan apa yang ditetapkan, iaitu nisbah itu 1/8, mereka boleh ambil 120 atau 150. Ini kelonggaran, ini tak ada, ini murid yang sudah ada di dalam negara, cuma pindah daripada satu kolej yang satu kolej. So, di dalam keseluruhannya dia tidak akan tambah. Kerana ini kuota yang diberi kepada AUCMS ini sekarang dipindah kepada kolej-kolej yang lain. Dan itu untuk membantu murid yang sudah menjadi mangsa. Dan ini adalah cara yang kita berharap untuk menyelesaikan isu AUCMS. Lagi satu tajuk yang telah dibangkit oleh banyak orang ahli modalis. Kemudahan. Ya. Ya, terima kasih Tuan Pengerusi dan terima kasih Menteri.
persoalannya ialah saya difahamkan pelajar yang ke CUCMS itu masih belum boleh mendaftar dan memulakan kuliah. Terima kasih. Tanggungjawab itu sudah diserahkan kepada Kementerian Pendidikan. Mereka melalui satu jawatan kuasa akan membuat penilaian, buat curriculum matching, lihat kepada fasiliti yang tersedia ada, tenaga pengajar dan membuat keputusan berapa yang jumlah murid yang boleh pergi ke college itu atau college-college yang lain. Dan tajuk yang sedikit lain, saja Menteri, sedikit UCMS saja. juga. UCMS. Kalau kita pindahkan kota ni kepada college lain, idealnya seorang pensyarah 4 orang. Tadi kita longgarkan kepada 6 orang. Sekarang sudah kepada 8 orang. Artinya kita sudah mengurangkan ratio nisbah pensyarah kepada pelajar ni sampai double. Jadi tidakkah ini dilihat boleh menjejaskan kualiti pendidikan? Terima kasih. Setuju Ahli Yang Berhormat. Tapi apa yang boleh dibuat oleh kerajaan? Sudah ada keadaan di mana ada murid yang sudah keluar. Dan college sudah ada mencukupi. Kalau kita memutuskan cuma college yang mempunyai 1.4 atau 1.6 yang tidak melebih daripada kota saja mengambil, mereka mungkin tiada ada tempat di mana manage college swasta. So untuk di dalam keadaan tertentu dengan mengambil kira kesusahan yang dihadapi oleh murid ini, kita dipaksa membuat satu keputusan one off untuk menangani ini. Kalau tak ada, mereka akan menjadi mangsa. Ada yang sudah mengikuti 3 tahun di dalam bidang perubatan dan masa hadapan mereka akan menjadi satu masalah yang besar. So itulah sebab kerajaan daripada segi keperimanusiaan telah membuat keputusan macam ini. Saya setuju Menteri. Cuma tak boleh dilonggokkan kepada satu kolej yang lain. Kita ada 30 kolej swasta. Jadi kalau kita agihkan betul-betul, keutamaan akan diberi kepada kolej yang mempunyai nisbah yang paling baik. Dan lepas itu saja kepada kolej-kolej yang lain. Dan lagi satu tajuk yang telah dibangkit ialah tentang dialisis dan perkhidmatan dialisis di dalam negara kita. Saya memahami bahawa ada jumlah mereka yang tiap-tiap tahun lebih kurang 15,000 orang yang memerlukan perkhidmatan dialisis kerana telah mendapat penyakit end stage renal disease. Dan pada sekarang dialisis diberi oleh kerajaan, dialisis diberi oleh NGO yang tidak diasaskan kepada keuntungan atau non-profit, ada diberi oleh pihak swasta secara profit. Dan di 3 jenis sistem yang memberi perkhidmatan dialisis, dan mereka yang datang kepada kerajaan memang percuma semuanya. Mereka yang pergi dan mendapat perkhidmatan ini di dalam NGO yang tidak diasaskan kepada profit, kerajaan memberi subsidi RM60 dan ini masih diteruskan, tiada dibukukan. Mungkin pada satu masa yang tertentu kerana mungkin ada isu peruntukan pada masa itu, tetapi ini adalah satu dasar yang berterusan. Tapi mereka yang pergi ke agensi yang profit macam hospital swasta, memang mereka dikenakan bayaran yang penuh. Sebagai satu langkah tambahan, kerajaan telah mewujudkan peluang mengadakan continuous ambulatory peritoneal dialysis atau CAPD yang telah diumumkan di dalam bajet yang lalu, dan peluang ini masih ada. Kerana ada satu masalah yang kita hadapi. Walaupun kita menggalakkan pesakit untuk mendapat dialisis melalui CAPD, tapi banyak daripada mereka mahu hemodialisis saja. So ini memerlukan latihan pesakit. Latihan pesakit supaya mereka boleh menerima bahawa CAPD mungkin sama berkesan dan daripada beberapa segi mereka boleh buat dialisis di dalam rumah mereka, dan kita bantu untuk bantu mereka di dalam pastikan kemudahan yang sedia ada
dan syarikat akan hantar dialysate fluid ke dalam rumah mereka, tapi di dalam rumah mereka mesti mempunyai ruang mencukupi untuk store dialysis fluid ini, boleh jadi besar untuk satu minggu, kalau tiap-tiap hari berapa, so itu boleh jadi satu isu. Ada rumah-rumah di mana kemudahan ini tak mencukupi. So ini yang perkara-perkara yang menjadi masalah. Dan tambahan kepada itu, nanti yang saya habis jawapan saya. Tambahan kepada itu, baru-baru di dalam Jemaat Menteri kita telah meluluskan satu kaedah baru, yaitu untuk mewujudkan kemudahan hemodialisis di dalam klinik-klinik kesihatan. So sekarang kita sedang senaraikan klinik-klinik kesihatan yang mempunyai ruang di mana kerajaan boleh buat ubah suai kepada kemudahan yang tersedia ada, di mana kita boleh membekalkan mesin-mesin hemodialisis supaya hemodialisis boleh dibuat di klinik-klinik kesihatan juga. Dulu di hospital saja, dan ada 1-2 klinik di mana, tapi untuk dibuat di dalam beberapa klinik yang lebih banyak, khususnya di kawasan-kawasan di mana tiada ada hospital, di situ kita boleh ada kemudahan dialisis di dalam klinik-klinik kesihatan. Di dalam hal ini ada banyak NGO dan badan-badan sukarelawan yang telah tampil ke hadapan untuk mendermakan mesin hemodialisis, dan lepas mereka dermakan hemodialisis mesin, pengurusan ini akan dilakukan oleh kementerian. Ya, Pak Ansrai. Ya, Masih. Datuk Pengurusi, terima kasih YB Menteri. Saya ingin menyentuh berkenaan dengan hemodialisis versus CAPD. Sebagaimana kita tahu bahawa hemodialisis ini, pesakit lakukan hemodialisis dalam masa 1 minggu 3 kali. Di antara hari-hari yang tidak ada dialisis itu, pesakit boleh buat kerja seperti biasa. Tapi kalau kita tengok CAPD, saya ada 2-3 orang pesakit yang menjalani CAPD. CAPD ni kalau kita tengok, CAPD kena melakukan hemodialisis setiap hari. Dan satu hari CAPD kena buat proses ini 6 hourly. Bermakna satu hari 4 kali proses hemodialisis, dan tiap-tiap hari pesakit kena buat. Okey, selain daripada itu, seperti mana yang Berhormat Menteri terangkan tadi, dia kena ada bilik, dia kena ada what we call sterile. Kalau kita tak kata sterile pun, semi sterile prosedur, dia kena bersih, dia kena ada tempat tertentu. Jadi saya tengok pesakit saya ada 2-3 orang yang orang muda, orang muda. Jadi kalau dia masa dia tiap-tiap hari kena buat dialisis, satu hari 4 kali, tiap-tiap 6 jam without miss kena buat dialisis. Jadi kita tengok dia tak buat kerja lain. Dia tak boleh buat kerja lain. So umur dia 20, 30, 40, in fact bawah 50 dia sudah jadi tak produktif. Dia tak boleh buat kerja. Jadi saya tengok macam mana kesusahan dia. Yang pertama, dia ada penyakit. Yang kedua, dia tidak dapat mencari pekerjaan untuk menampung keluarga dia. Jadi di sini Yang Berhormat Menteri, saya minta kerajaan melihat dalam bajet ini supaya kita pertimbangkan memberi bajet yang saya tahu bahawa CAPD murah daripada hemodialisis, tetapi supaya kita dapat mempertimbangkan bajet kepada kemudahan kepada pesakit ini, di mana kita juga melihat masa depan pesakit dan keuntungan yang jangka masa panjang. Okey, yang kedua Yang Berhormat Menteri, walaupun Yang Berhormat Menteri tidak menyebut lagi berkenaan dengan isu ini, saya terus bercakap sekarang, iaitu berkenaan dengan complementary medicine. Saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Kuala Krai tadi. Saya nak bertanya Yang Berhormat Menteri, adakah kerajaan ataupun kementerian membuat satu kajian yang terperinci dan betul-betul teliti, membuat keputusan menerima complementary medicine ini, terutamanya traditional medicine, ke dalam hospital-hospital kerajaan terutamanya. Sebab apa? Kalau kita tengok, Ya, ringkas. saya summarize. Kalau kita tengok, Malaysia ini provide what we call the cheapest health facility in the world. Dan bajet kita pun, kalau kita terima complementary medicine yang tidak ada asas, yang cuma kita hanya nak oblige people saja, tetapi bajet yang kita bagi, yang kita belanja pada rakyat itu tidak mendapat
satu faedah yang kita harapkan. Contohnya seperti yang banyak YB sebutkan berkenaan dengan early detection of cancer or whatever. Kalau sebenarnya kalau saya pun mungkin YB semua bersetuju. Kalau YB semua YB selalu dengar, selalunya bukan saya nak kata, bomoh ni selalu bagi cerita yang tidak betul yang menyebabkan kita nak kesan awal kanser itu menyebabkan gagal. Jadi saya nak tanya kerajaan ataupun Kementerian Kesihatan, adakah kita membuat satu kajian atau keputusan yang betul-betul tepat menerima complementary method ataupun trainer method di dalam hospital-hospital kita. Terima kasih. Terima kasih, Ahli Yang Berhormat. Tadi saya di atas tajuk dialisis. Ini traditional complementary medicine, saya akan jawab kena ada ahli yang berhormat yang telah bangkit perkara yang sama juga. Saya setuju bahawa CAPD memerlukan sedikit persediaan dan persiapan di rumah. Tetapi kerajaan mempunyai mereka yang mempunyai kemahiran di dalam ini akan memberi latihan yang mencukupi, dan sebaliknya CAPD boleh memberi satu kebebasan untuk mereka yang melalui CAPD untuk kerja. Kerana ini boleh dibuat pada masa waktu malam di dalam rumah. Manakala mereka yang melalui hemodialisis, mereka kena pergi ke satu-satu pusat. Ada banyak pusat yang tidak berfungsi lepas waktu kerja. Dan itu sebab ini boleh dibuat di rumah pada waktu malam, dan siang hari mereka bebas untuk buat kerja. Tapi ini memerlukan satu perubahan sikap dan minda, dan mereka kena menerima kaedah ini sebagai satu kaedah yang baik, dan kita cuma seberapa banyak yang boleh untuk memberi penggalakan kepada mereka di dalam perkara ini supaya ini boleh diterima. Saya akan alih kepada satu tajuk yang lain, ini yang dibangkit oleh Kuala Kedah tentang kebolehan untuk menggunakan food pyramid yang tersedia ada, dan perkembangan sains pada masa sekarang, dan ada kementerian sedang memberi message yang betul kepada rakyat selaras dengan perkembangan pengetahuan pada masa yang sekarang. Saya setuju dengan ahli yang berhormat bahawa di dalam kaji yang dibuat, research baru-baru ini telah mewujudkan pelbagai jenis soalan tentang kaedah yang telah diberi sebelum ini tentang food pyramid dan apa yang sepatut dimakan, walaupun not major drastic change, tetapi soalan tentang fat dan perkara-perkara macam itu. Kementerian telah mengeluarkan satu plan tindakan makanan, the national plan, daripada tahun 2010 sampai 2015. Sekarang kita di dalam proses untuk semak balik plan untuk 5 tahun yang akan datang. Semasa perkara ini dibuat, kementerian akan semak semua maklumat baru, maklumat terkini di dalam perkara ini, dan mengambil kira pandangan-pandangan sains pada masa yang sekarang, dan memastikan rakyat diberi nasihat yang paling terkini tentang apa yang makanan yang boleh dikatakan yang paling sehat untuk pastikan bahawa kita bebas daripada penyakit. Dan di dalam isu trans fat yang telah dibangkitkan, pendirian kementerian pada masa sekarang, walaupun kita tidak mengharamkan trans fat sampai sekarang, tetapi ada kewajipan di dalam pelabelan makanan yang tersedia ada supaya kandungan trans fat diteraskan, dan kalau ada low content atau no content, ini boleh dijelaskan di dalam label, dan ini boleh bantu mereka yang makan makanan ini untuk membuat pemilihan yang sewajar. Saya tahu ahli yang berhormat tadi daripada Kuala Kedah telah beberapa kali telah bangkit di dalam dewan ini supaya trans fat ini diharamkan, tapi kita mengikut apa yang telah dicalonkan oleh WHO, di mana WHO tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan bahawa trans fat totally forbidden, tapi cuma jumlah yang pengambilan ini dihad dan pelabelan ini digalakkan supaya dibuat. Boleh saya tambah sedikit? Terima kasih Tuan Pengerusi, dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ada beberapa poin saja. Pertamanya, kalau kementerian dalam proses menyediakan garis panduan baru, kalau boleh ada cara dan mekanisme kita boleh bagi input.
Dan kemudiannya saya mengikuti pengembangan ini dari beberapa tahun yang terakhir. Sejak 2012 hingga 2014 juga berlaku banyak perubahan. Dan malahan di muka depan majalah Time dan New Scientist telah keluar misalnya tentang fat, misconception about fats, dengan izin. Jadi ada perubahan besar. Dan ketiganya saya lihat walaupun bila kita pergi kepada mainstream, maklumat yang ada itu agak bias dengan kepentingan syarikat pharmaceutical. Maka pendapat saintis ulung seperti William Lenz, Mary Innick dan lain-lain lagi kerana tidak ada kepentingan syarikat pharmaceutical selalunya ke belakang. Itu yang kita elakkan. Dan ketiganya ada garis panduan terbaru daripada WHO tentang gula. Tidak lebih daripada 5 camca teh sehari. Itu kita kena incorporate dalam panduan baru. Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat Kuala Kedah, dan saya menerima secara baik tawaran Ahli Yang Berhormat untuk memberi input di dalam garis panduan yang akan dikeluarkan. Lagi satu perkara yang telah dibangkit ialah tentang pekerja asing, pembayaran untuk pekerja asing dan apa ke alat tuju kerajaan di dalam perkara ini. Secara prinsip ada dua kumpulan pekerja asing di dalam negara kita. Satu kumpulan ialah mereka yang dipanggil pekerja asing, warga asing resmi yang datang melalui sistem yang resmi. Mereka yang datang melalui sistem yang resmi, mereka melalui dua saringan perubatan. Satu saringan perubatan di negara asal mereka, satu saringan perubatan selepas mereka datang di dalam negara mereka, dan sebelum mereka mendapat permit untuk kerja di dalam negara kita, ada kewajipan supaya majikan mereka membeli insurans untuk mereka. Oleh itu mereka telah mendapat perlindungan. Kalau ada penyakit, mereka diberi perlindungan. Mereka yang menjadi isu ialah mereka yang masuk ke dalam negara tanpa izin. Mereka ini tidak melalui apa-apa saringan. Mereka yang kumpulan yang menjadi risiko untuk membawa pelbagai jenis penyakit ke dalam negara kita, dan mereka ini tidak mempunyai apa-apa jaminan untuk mendapat perkhidmatan kesihatan. Dan mereka ini kalau masuk di dalam sistem kita, diwajib mereka kena bayar untuk perkhidmatan kesihatan selaras dengan apa yang kita telah kenakan di dalam sistem dahulu. Tetapi walaupun masa dahulu mereka bayar, tapi kalau lihat kepada perbelanjaan kita telah lihat bahawa mereka cuma bayar 30% daripada the total cost saja. So baru-baru kita telah membuat satu keputusan, dan satu keputusan Jemaah Menteri bahawa mula daripada tahun depan, iaitu Januari yang tahun depan ini, secara berfasa, iaitu di dalam 3 tahun yang akan datang, warga asing akan dikenakan bayaran kos yang penuhnya. Bayaran kos yang penuhnya, so itu bermaksud daripada bayaran yang tersedia ada pada tahun yang akan datang, bayaran untuk pekerja asing akan naik sebanyak 30%, dan lepas itu pada tahun 2016 tambah lagi 30%, dan 2017 tambah lagi 40%, supaya di hujung tahun 2017 mereka punya kos akan tambah 2 kali ganda daripada apa yang tersedia ada. Ini akan menjadi kos. So ini adalah langkah yang dibuat oleh kerajaan untuk pastikan bahawa Menteri. Ya. Terima kasih Datuk Sri, terima kasih Menteri. Saya cuma nak menjelas sedikit Menteri. Kenapa perlu kita bagikan kenaikan kepada warga asing ini secara berperingkat-peringkat Menteri? Terima kasih. Ini kerana di dalam warga asing ini termasuk 2 kumpulan, iaitu kumpulan rasmi, tak rasmi. Dan yang datang dengan izin ini, ada bayaran itu oleh majikan mereka. Dan majikan ini, beberapa perkara sudah naik. Mungkin levy akan naik, GST akan naik. Dan bila kita tambah ini, apa yang dibangkitkan oleh pihak majikan, bahawa ialah kos perniagaan, the cost of doing business akan naik secara ketara. So dengan mengambil pandangan ini, Jemaah Menteri telah membuat keputusan supaya untuk meringankan perkara ini, not to overburden them, kita akan membuat ini secara berfasa. Ini yang sebab mengapa kenaikan tidak dibuat secara satu kaligus,
tetapi dibuat secara berfasa supaya the employers will not feel the total pinch of it. Yeah. Terima kasih Speaker, terima kasih Menteri. Cuma bagaimana cara kita mengawal, memberi rawatan yang memang kita tidak boleh tolak dari segi perundangan. Umpamanya di Hospital Johor Bahru kepada warga-warga Singapura. Dan mereka ni bukan pekerja mana-mana syarikat swasta, tapi mereka datang mendapatkan rawatan. Saya contohnya untuk penyakit kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Mereka datang untuk ubat sebulan, Menteri. Ya, kumpulan ini ialah yang kita akan naik 100%. Tetapi kerana di dalam sistem ini kita tidak boleh membezakan kepada kumpulan, kalau tak ada negara kita akan mendapat bidasan daripada peringkat antarabangsa. So daripada segi itu, dengan menghormati sistem perundangan yang ada di dalam peringkat antarabangsa, kerajaan telah membuat satu keputusan yang telah mengambil kira segala perkara. Lagi satu perkara yang dibangkit ialah apakah dasar kerajaan berkaitan dengan doktor pakar yang datang daripada negara yang lain, iaitu daripada negara asing. Sampai sekarang dasar kerajaan cuma hospital-hospital yang mau menggunakan perkhidmatan doktor pakar daripada negara-negara asing cuma boleh buat untuk bidang-bidang di mana tiada ada kepakaran di dalam negara kita. Contohnya sesuatu hospital swasta, kalau mereka mau mendapat perkhidmatan seorang pakar asing, mereka kena membuat iklanan dan kena menunjukkan bahawa mereka telah cuba seberapa banyak yang boleh untuk mendapat perkhidmatan daripada doktor tempatan di dalam bidang-bidang tertentu di mana mungkin kita tidak mencukupi kepakaran. Mereka diberi kebenaran untuk membawa doktor daripada negara asing. Di dalam Kementerian Kesihatan pun dengan masa jumlah doktor daripada negara-negara lain sudah kurang, melainkan di dalam kawasan-kawasan tertentu seperti Sabah dan Sarawak, di mana kita tidak berjaya untuk mendapat doktor tempatan untuk ditempatkan di dalam hospital-hospital itu di dalam bidang-bidang tertentu sebagai satu langkah masa temporary measure supaya perkhidmatan di hospital itu tidak menghadapi kegangguan. Kerajaan telah meluluskan dasar untuk membawa mereka daripada negara yang lain. Tapi ini adalah short term dan harapan kita untuk jangka masa panjang bila kita mempunyai kepakaran mencukupi di dalam negara kita yang sudi bekerja di semua tempat, perkara ini akan diambil kira dan tidak akan memberi peluang untuk doktor daripada negara-negara yang lain. Dan satu lagi tajuk yang telah dibincang ialah tentang traditional dan complementary medicine. Banyak ahli-ahli yang berhormat telah bangkit. Sebelum ini, Datuk Yang Ketua dan ahli-ahli yang berhormat, kerajaan atau Kementerian Kesihatan tidak mengawal sistem rawatan tradisional atau complementary, itu bebas. Dan baru-baru ini dengan mengambil kira beberapa perkara, salah satu daripada ialah perkara-perkara yang dibangkit oleh ahli yang bermanfaat bahawa kita mesti mempunyai asas kepada sistem complementary medicine dan yang boleh dikawal supaya tidak membawa apa-apa kesan buruk kepada rakyat. Dengan mengambil kira ini, kerajaan telah memutuskan untuk membawa regulatory framework for traditional and complementary medicine melalui kelulusan Akta Complementary Medicine dan Traditional. Dan apa yang kerajaan akan membuat melalui ini ialah untuk memberi satu akreditasi kepada sistem-sistem rawatan tradisional yang tersedia ada di dalam negara kita. Di negara kita, kita ada sistem rawatan Melayu atau Bumiputra. Ini termasuk Bumiputra di Sabah dan Sarawak. So, sistem tradisional di bawah Sabah dan Sarawak akan masuk di dalam kumpulan itu. Sistem rawatan Islam, iaitu berasal daripada Asia Timur dan sistem rawatan China, sistem rawatan India, sistem rawatan komplementari yang lain. Dan untuk tiap-tiap bidang ini, kita akan mewujudkan satu majlis yang akan mempunyai perwakilan daripada pakar di dalam itu, dan mereka akan nasihat kementerian
di dalam pengiktirafan dan akreditasi kepada bidang-bidang ini. Dan melalui ini, kita berharap bahawa the scientific background untuk traditional medicine akan digalakkan supaya rawatan complementary dan traditional medicine boleh dibuat diasaskan kepada sains dan sebenar-benarnya menjadi complementary kepada rawatan alopatik yang ada. Ya, Bakri. Terima kasih Tuan Pengerusi dan Menteri memberi peluang kepada Bakri. Di sini saya nak tanya Menteri, menurut majalah yang saya sebut tadi dalam ucapan saya, surat jelas sekali menjelaskan bahawa cuma Kempas Medical Center saja telah mempunyai 50 orang doktor pakar di Taiwan sejak 2 tahun yang lepas. Dan angka ini dianggap akan meningkat sekiranya Universiti Kaohsiung membina cawangan di negara kita. Jika jadual yang dibagikan oleh saya tadi adalah jawapan tepat dari Menteri, saya rasa angka ini tidak betul. Sila beri penjelasan. Dan di sini saya sila jelaskan di antara 2013 ke 2014 bilangan iklan yang telah diduruskan dan dikeluarkan, berapakah daripada iklan adalah dimiliki oleh KPJ? Sila senaraikan ikuti pecahan dan tahunan. Sekian, terima kasih. Minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Bakri. Tentang soalan-soalan terperinci ini, saya akan beri jawapan secara tulisan. Yang Berhormat Kuantan telah bangkit tentang kemudahan anjung kasih di dalam hospital-hospital kerajaan. Ini adalah satu fasiliti yang kerajaan cuba membina seberapa hospital yang boleh. Dan pada masa sekarang kita telah menyediakan pelbagai jenis kemudahan untuk pelawat, untuk saudara di dalam lebih daripada 80 daripada 140 hospital di dalam sistem kita. Kita mempunyai kemudahan ini. Tetapi saya setuju bahawa bukan tahap ada bilik untuk mereka rehat, tidur dan sebagainya. Tetapi ini memerlukan, tapi di dalam Kuala Lumpur contohnya, di Hospital Besar Kuala Lumpur baru-baru ini, melalui Majlis Agama Wilayah Persekutuan, mereka telah tampil ke hadapan untuk menyediakan kemudahan diri di Hospital Besar Kuala Lumpur di dalam perbelanjaan mereka sebagai satu CSR mereka. Dan saya menggalakkan perkara-perkara macam itu. Dan kalau melalui kerjasama di antara NGO dan agensi kerajaan, kemudahan-kemudahan ini boleh disiapkan. Kerajaan memang sudi. Tetapi pada masa sekarang dengan peruntukan yang ada, peruntukan ini kena diberi kepada pesakit, kepada semua perkhidmatan dan sebagainya. Seboleh-bolehnya kita akan menambah fasiliti yang tersedia ada supaya saudara mara dan keluarga mereka boleh berhampiran dengan pesakit. Lagi satu perkara yang dibangkit ialah sistem appointment di dalam sistem Kementerian Kesihatan dan boleh kaya dia fungsi. Untuk sistem appointment ini berfungsi, dua-dua pihak pun kena bekerjasama. Pesakit kena kerjasama dan sistem pun kena bekerjasama. Dan banyak yang kita dah cuba untuk pastikan sistem appointment boleh kerja. Kerana ini memerlukan disiplin daripada pesakit. Kalau contohnya, kalau pukul 9, mereka kena datang pada 9. Yang tidak ada appointment sepatutnya tidak akan datang. Di negara-negara yang lain di mana sistem appointment ini berjaya, kerana di situ kalau mereka datang tanpa appointment, mereka tidak akan diberi perkhidmatan, mereka akan diminta balik ke rumah. Tapi di negara kita tak boleh buat sedemikian. Contohnya seorang datang lepas beberapa 300 km ke hospital tanpa appointment. Di dalam hospital kita tidak boleh cakap kamu tidak ada appointment, tolonglah balik kepada rumah kamu. Tidak boleh dibuat. So dengan mengambil kira perbezaan di dalam sistem budaya kita, walaupun kita cuba wujudkan satu sistem, tetapi dengan mengambil kira budaya dan cara kehidupan rakyat dan minda rakyat pada masa sekarang, we have to be a bit flexible in this. So bila ada flexible, memang the appointment system doesn't work. Dan ini bukan di dalam kerajaan juga, di dalam swasta pun sistem yang sama juga. Semasa saya ada di dalam peringkat swasta sama. Kita memberi appointment, ada yang datang tanpa appointment, tidak boleh dihalau dan kena diterima juga
So oleh itu sistem appointment akan menghadapi akan terjejas. Tetapi saya menerima untuk moving forward apa yang sangat diperlukan ya, we have to have discipline our people, the mind of the people, supaya mereka boleh menerima perkara ini. Kalau semua orang boleh bekerjasama, memang sistem appointment boleh berfungsi. Ya, Ahli Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Pengerusi. Di dalam kes appointment ni, saya rasa tidak ramai yang datang tanpa appointment, Yang Berhormat Menteri. Yang ramainya yang datang tak ikut waktu yang ditentukan. Kerana dalam mindset mereka, mereka perlu datang awal. Sebab kalau datang awal, mereka akan jumpa doktor lebih awal. Maka, betul kita perlu mendidik. Ya, kita perlu membentuk masyarakat. Tetapi, dengan izin, let's work within your control. Sekiranya kementerian membuatkan syarat, ya, masa bagi appointment tu, bolehlah kita beritahu kepada pasien, makcik appointment pukul 10, nanti makcik datang lagi 10-15 minit sebelum pukul 10. Sebab kalau makcik datang awal, nanti makcik doktor tak akan jumpa. Juga dekat front desk, dekat kompleks pakar itu ya, klinik pakar, dekat front desk tu, di mana ada appointment, front desk boleh kata, okay, makcik punya appointment pukul 10, makcik pergi minum dulu, sebab nanti kalau saya tak boleh bagi nombor lagi. You have to work within your circle of control. Sebab kalau yang educate tu memang kita ada sistem untuk educate, kita boleh educate cara lain dan sebagainya. Tetapi saya yakin, Yang Berhormat Menteri, it is a very simple matter to correct. Sebab bukan sebab apa? Sebab saya sedih tengok semua pesakit, akhirnya semua pesakit terpaksa tunggu 2-3 jam. Ya, why? Sebabnya it is easily correctable dengan izin. Berhormat Menteri. Terima kasih Ahli Yang Berhormat terhadap cadangan-cadangan itu. Lagi satu perkara yang telah dibangkit ialah tentang iaitu siasatan awal dan diagnosis awal penyakit-penyakit bara atau early diagnosis of cancer. Saya setuju bahawa ini proses ini holistik, iaitu daripada pendidikan kesihatan, meningkatkan kesedaran dan pastikan rakyat terampil ke hadapan untuk melalui the screening facilities yang tersedia ada, dan kerajaan untuk menyediakan kemudahan-kemudahan yang tersedia ada. Tapi dengan masa saya ingat kita sedang berjaya. Contoh di dalam pap smear sebagai satu langkah yang digunakan untuk diagnose parah rahim atau cervical cancer, jumlah mereka yang datang dan mendapat pap smear secara voluntary setiap tahun kita boleh nampak peningkatan. Dan ini apa yang kerajaan sedang menggalakkan, termasuk di dalam breast cancer. Apa yang akan diminta secara awal ialah self-examination. Self-examination yang akan membawa kepada diagnosis yang awal. So perkara ini secara melalui sistem pendidikan kesihatan telah dihebatkan secara luas dan banyak yang rakyat Malaysia yang tahu tentang perkara ini, tapi isu ialah jumlah mereka yang sebenarnya buat perkara. Kalau ini boleh dibuat, saya setuju, iaitu kita sedang kena menambahkan lagi fasiliti yang lain seperti mammogram dan ultrasound confirmation di dalam hospital dan saya berharap melalui langkah-langkah yang diambil pada masa sekarang, termasuk Cancer Awareness Week dan Month dan sebagainya, di mana pelbagai jenis langkah pendidikan diberi dan meningkatkan kesedaran, rakyat boleh mengambil proactive roles supaya kita boleh berjaya untuk mengurangkan jumlah mereka yang mendapat yang boleh dikesan mereka secara awal supaya rawatan boleh diberi dan kebanyakan di mereka boleh mendapat curative treatment. Lagi satu perkara yang telah dibincang oleh banyak ahli hormat ialah berkaitan dengan klinik-klinik di kawasan luar bandar dan kemudahan yang tersedia ada. Saya faham perasaan ahli-ahli yang berhormat termasuk Datuk Yang Ketua tentang keperluan klinik desa di Beluran dan di dalam kawasan-kawasan yang lain. Kerajaan sedang cuba seberapa banyak yang boleh untuk menyelesaikan isu ini melalui pelbagai kaedah. Salah satu daripadanya ialah membina klinik. Nombor dua ialah untuk meningkatkan outreach.
supaya kita boleh sampai ke kumpulan-kumpulan itu. Itulah sebab mungkin kita salah satu daripada perkhidmatan kesihatan di dalam dunia yang mengabungkan pelbagai jenis cara, iaitu bukan saja melalui klinik, melalui mobile klinik yang menggunakan bas, melalui mobile boat klinik yang menggunakan boat yang di dalam kawasan-kawasan yang berhampiran dengan sungai, dan di dalam Sabah dan Sarawak melalui skim The Flying Doctor Scheme. So, ini semua komplement satu sistem dengan satu sistem yang lain untuk memastikan rakyat di keseluruhan ini akan mendapat perkhidmatan kesihatan yang baik. Dan kita akan cuba dengan masa untuk menambahkan kemudahan-kemudahan yang tersedia ada, dan supaya rakyat-rakyat di dalam kawasan-kawasan pendalaman ini boleh pun mendapat perkhidmatan kesihatan yang lebih baik selaras dengan keperluan mereka. Itu yang hasrat kerajaan, tapi ini kena dilaksanakan secara berfasa. Dan banyak dan hospital-hospital daerah, iaitu district hospitals, pada masa sekarang mempunyai kemudahan kepakaran. Contohnya di dalam negeri Sarawak, selain daripada Kuching, kita telah menambahkan lagi kepakaran yang ada di dalam Hospital Sibu, Hospital Miri, dan di Sabah di Hospital Kota Kinabalu, Hospital Tawau, Hospital Sandakan, dan kita akan cuba menambahkan lagi di dalam hospital-hospital yang lain. Menteri. Saya akan Sikit, Menteri. Sibuti dan Limbang. 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 Mana satu? Limbang. Ya, ya. Okey, terima kasih. Terima kasih Datuk Pengerusi dan juga Menteri. Tadi menyebut pasal pakar. Ini menyebut tadi saya suarakan pasal the pediatrician di Limbang. Sebelum ni memang ada. Jadi I don't know for what reason dia berhenti. Jadi sebelum tu memang permohonan dulu saya dah di Limbang dapat 2 gynecologist dengan gynae dengan pediatrician ni lah. Jadi sekarang dia dah balik, perkakas dia situ, NICU semua sudah ada. Jadi just that bila pediatrician tak ada benda tu, jadi tak ada yang pakai. Dan saya dipahamkan because of that some of the equipment dihantar ke hospital Miri. Sebab nobody use it in Limbang anymore. Okay. The pediatrician is not there anymore. Jadi kita minta lah. Terima kasih. Sebab keadaan Limbang ini permohonan kita pun dah terima sebelum ini dan sedang cuba untuk mendapat seorang pediatrician untuk pergi ke hospital ini. Saya mau jawab 3 lagi tu tajuk sebelum saya sebuti. Ya, sebuti. Ya, terima kasih Datuk Doktor yang di-Patua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Apabila mendengar pakar tadi, Hospital Miri, di mana Hospital Miri untuk diguna pakai oleh 3 parlimen, iaitu Parlimen Miri, Parlimen Baram pun hantar sana, Parlimen Sebuti pun hantar sana. Jadi oleh kerana ada pakar, maka semua masyarakat kita dari luar bandar akan berkumpul ke Hospital Miri. Hanya satu-satu hospital yang besar di Miri menampung lebih kurang 400,000 penduduk. Ya, 400,000 penduduk mana cukup kalau pakar hanya 1-2 orang. Yang penting ialah penambahan pakar, penambahan katil pesakit, membesarkan hospital Miri. Kalau boleh dipertimbangkan oleh yang doktor. Terima kasih Yang Berhormat. Saya baru-baru telah melawat Hospital Miri dan telah mengadakan perbincangan dengan doktor-doktor di situ, dan saya telah diterangkan tentang keperluan mereka, dan kita sedang seberapa banyak yang boleh menyelesaikan beberapa daripada isu yang telah dibangkit pada tahun yang akan datang di dalam rancangan Malaysia ke-11. Tentang TPPA, beberapa ahli yang berhormat telah bangkit isu TPPA. Kementerian mempunyai pandangan yang bersama seperti ahli yang berhormat, bahawa di dalam intellectual properties itu, kita telah minta tidak ada perubahan kepada apa yang ada pada masa sekarang, iaitu no patent extension. Dan nombor 2, untuk the second indicator ini tidak diberi peluang supaya mereka menambahkan patent, dan data exclusivity ini mengikut kadar yang telah ada pada masa sekarang. Walaupun daripada Amerika Syarikat ada berbagai jenis permintaan bahawa ini ditambahkan, kata saya telah jalankan secara sendiri bila dia hadapi dengan ambassador daripada Amerika Syarikat yang menjadi pihak the consulting
person for that. Dan pendirian kita telah diberi tahu kepada MITI kerana pendirian Kementerian Kesihatan ialah apa-apa yang akan akibat daripada TPPA tidak akan terjejas kebolehan kita untuk mendapat ubat generik mengikut keperluan kita dengan kos yang tersedia ada. Kalau ada apa-apa keputusan yang akan menjajas keadaan itu, Kementerian Kesihatan tidak akan bersetuju dengan perkara yang lain. Saya kena jelas tentang langkah-langkah yang diambil untuk penyakit denggi. Saya setuju wabak denggi pada masa sekarang ini mungkin yang terburuk sekali di dalam sejarah kita. Dan banyak yang diberi buat oleh kerajaan untuk menambah itu. Dan salah satu daripada isu yang dibangkit oleh ahli yang berhormat Kopeng ialah kalau satu kes telah didiagnose, berapa yang peratusan yang mendapat clearance dan fogging di dalam masa yang telah ditetapkan. Saya mengakui di dalam the peak of the epidemic, peratusan itu tidak memuaskan. Di dalam lingkungan 30-40% saja. Tetapi beberapa langkah yang telah diambil oleh kerajaan, termasuk kita telah mobilize pegawai daripada kawasan yang lain kepada kawasan di mana wabak itu yang paling tinggi, termasuk outsourcing of the fogging facilities, termasuk meningkatkan keupayaan PBT untuk membuat kerja ini. Dengan itu kita boleh nampak dari kira 30 sudah menaik sampai 60-66%. Perkara ini akan ditambah usahakan kerana isu denggi ialah isu kebersihan persekitaran. It's an environmental cleanliness issue. Dan oleh itu, kita memerlukan kerjasama banyak pihak, khususnya PBT. Contohnya, saya telah melawat Taman Sentosa di Klang contohnya. Semasa saya melawat itu di dalam peak of the epidemic, saya boleh terangkan bahawa taman ini nampak sebagai satu tong sampah yang besar saja. Kerana sampah dibuang di merata-rata tempat. Sampah tidak dikumpul. So, bila kita tanya Kerajaan Negeri Selangor, apa yang berlaku kepada sistem pengurusan sisa pebajal di dalam Kerajaan Negeri Selangor, mereka mengakui iaitu di peringkat PBT that's already become crippled. So bila sistem pengurusan sisa pebajal tidak berfungsi seperti yang setelah dijadwalkan secara lebih menyeluruh, apa-apa langkah yang lain kita membuat pun tidak akan berjaya. Kerana asasnya bila ada tempat pembiakan nyamuk Aedes ini, denggi masih ada. So ini adalah satu perkara yang kita akan mengambil berat. So di dalam our approach, the new approach to dengue ialah is environmental health. Iaitu macam mana kita boleh meningkatkan kebersihan di dalam persekitaran melalui kerjasama dengan semua agensi, khususnya pihak perkuasa tempatan, kerana mereka yang bertanggungjawab di dalam peringkat akar umbi untuk memastikan kejayaan ini. Dan melalui itu saya berharap dengan meningkatkan, kerana kita telah ada bukti di dalam kawasan-kawasan di mana kita telah membawa meningkatkan kebersihan persekitaran untuk satu tahap yang lebih baik, jumlah denggi kes ini sudah turun. Ya. Terima kasih Datuk Pengerusi dan Yang Berhormat Menteri. Memang saya setuju sampah sarap tu masalah besar yang harus. Dan ini bukan setakat Selangor saja. Perak pun sama, Ipoh pun sama. Mana-mana rata-rata tempat pun sama. Ini pertama. Yang kedua, cuma saya nak khusus merujuk kepada fogging ini. Sebab apabila kita ada satu case denggi, ini bermakna ada host yang lain. Yang mungkin yang apa yang dikatakan asymptomatic host. Yang tidak dikesan, yang ada denggi tapi tak ada simptom dan tak dapat dikesan. Yang mereka yang membawa virus denggi ini. Jadi, bukankah ada cara yang lain? Misalnya, kalau kita buat fogging sekali dan mengulang fogging sekali lagi mungkin seminggu selepas itu apabila jentik-jentik itu menjadi dewasa dan nyamuk dan sekaligus mempecahkan rantaian penyebaran ini. Sebab kalau kita lihat what we have done so far tak begitu berjaya. Extraordinary times needs extraordinary measure. Dengan izin. Saya rasa apa yang kita buat setakat ini tak berjaya. Kita perlu usaha yang luar biasa. Apa yang Ahli Yang Berhormat
telah dibuat. In all the affected areas, we do double spraying after the period. Tetapi saya mau membetulkan persepsi ahli yang berhormat. Kalau kita lihat kepada graf, pada masa kita memulakan ops memerangi denggi, jumlah kes denggi sudah tahap 3,000 kes satu minggu. Pada masa sekarang dia sudah menurun kepada lebih kurang di dalam 2,000. Dan kalau pada masa itu the drastic measures tidak dilakukan pada masa itu, ada kemungkinan graf akan naik juga. So daripada itu, semasa saya telah melancarkan kempen itu, saya telah mengumumkan what is our aim. Dan tujuan kita ialah untuk pastikan dia tak lebih daripada 3,000 dan akan turun seberapa yang boleh. Sekarang harapan kita untuk masa yang akan datang, kalau boleh daripada 2,000 bawa kepada 1,500. Dan apa yang dibuat, langkah-langkah yang dibuat ialah selaras dengan itu supaya ini boleh dikawal. Isu keberkesanan Kombi telah dibangkit. Kombi ialah penyertaan masyarakat di dalam bantu kita untuk mengawal denggi. Secara ringkas, kerajaan telah membuat keputusan untuk memberi lebih bantuan kepada Kombi supaya mereka boleh berfungsi secara lebih berkesan. Daripada pandangan kita, walaupun ada banyak denggi, memang bukan semua yang berkesan. Mungkin 40% berkesan, ada 60% yang tak berkesan. Kalau kita lihat mengapa mereka tidak berkesan, satu ialah kepimpinan. Di mana ada kepimpinan yang kuat, Kombi itu akan berfungsi secara lebih baik dan di mana ada penyertaan mereka di dalam aktiviti-aktiviti yang pelbagai. Contoh, kita ada satu Kombi di Seremban dan satu di dalam Selayang yang saya sendiri telah melawat. Melalui aktiviti mereka telah membawa kadar denggi kepada satu kadar yang rendah. Dan ini adalah satu contoh yang baik. Dan sebagai pendekatan baru, kerajaan akan memberi pengiktirafan yang lebih baik kepada kumpulan Kombi. Kita akan memberi peralatan yang mencukupi untuk mereka dan mungkin peruntukan kepada mereka supaya mereka boleh berfungsi, dan kerajaan amat menghargai penglibatan masyarakat umum di dalam usaha untuk mengawal penyakit denggi, dan tanpa kerjasama daripada rakyat kita tidak akan berjaya di dalam mengawal penyakit denggi. Secara penghabisan ialah tentang persediaan kerajaan untuk mengawal dan menghadapi wabak Ebola. Untuk menghadapi wabak Ebola, Datuk Yang Dipertua, langkah pertama ialah di dalam kawalan pintu masuk. Di dalam kawalan pintu masuk iaitu pintu masuk di dalam lapangan terbang antarabangsa, pintu masuk di dalam Johor Bahru, pintu masuk di utara, di mana saringan akan dibuat, satu saringan thermal iaitu body temperature untuk semua orang yang masuk. Dan kalau suhu mereka lebih daripada 37.5, mereka akan diasingkan dan akan dipersoalkan. Untuk mereka yang datang daripada negara-negara yang telah dijadualkan sebagai negara-negara yellow fever, ini termasuk negara-negara epidemik Ebola yang ada pada masa sekarang, mereka bila pergi ke immigration counter, di immigration counter pegawai immigration akan kesan, dan kalau mereka datang daripada negara-negara itu, mereka akan diminta pergi ke bilik quarantine di dalam KLA. Di dalam bilik karantin di KLA, mereka akan dipersoalkan. Adakah mereka mendekati atau telah pergi ke satu keadaan di mana mungkin mereka telah membawa dekat dengan seorang yang mendapat penyakit Ebola dan sebagainya. Dan kalau ada apa-apa suspicion, there has been a contact with anybody with Ebola, mereka akan diminta supaya di-quarantine untuk 21 hari. Kalau mereka langsung tidak ada kontak, mereka akan diberi peluang balik dan nanti biar saya jawab dulu. Lepas itu mereka akan dibiar keluar, dan lepas mereka dah keluar, mereka punya kontak akan disimpan dan pejabat kesihatan daerah berhampiran akan hubung dengan mereka untuk pastikan mereka sihat sekurang-kurangnya 21 hari daripada tarikh masuk. Ini adalah langkah-langkah di pintu masuk.
Selain daripada itu, kita telah mengesan 21 hospital yang akan menjadi hospital di mana rawatan awal. If there's a suspect case, termasuk di dalam Sabah dan Sarawak, hospital Kuching dan Kota Kinabalu, di mana mereka akan pergi dan mereka boleh diperiksa dan darah akan diambil. Dan lepas itu, kalau mereka disahkan sebenar-benarnya positif Ebola, mereka akan dirawati di 3 hospital saja. Satu di Semenanjung ialah Sungai Buloh, di Sabah di Kota Kinabalu dan di Kuching, di Hospital Kuching. 3 hospital yang akan mempunyai kemudahan untuk merawati mereka. Sebagai persiapan untuk itu, sekarang kita sedang adakan pelbagai jenis latihan. Termasuk macam mana mereka kena pakai gaun dan keluarkan gaun, kerana di dalam beberapa kes di mana kes ini telah merebak di Amerika Syarikat contohnya, the suspicion is nurse yang telah merawati ini mungkin tidak pakai gaun dan keluarkan secara betul. So ini telah menjadi satu risiko kepada mereka. Ya, Pak Sulu. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Doktor Pengerusi dan juga Yang Berhormat Datuk Seri Doktor Menteri. Gini, tadi Yang Berhormat Menteri tadi ada menyatakan mengenai apabila mereka datang daripada negara yang kita khawatir ada Ebola, mereka akan diletakkan ke satu tempat. Tapi saya cuma nak bertanya pada pihak kementerian, bagaimana pihak kementerian tahu yang mereka itu daripada negara tersebut? Sebabnya setahu saya kita tak ada direct flight daripada sana. Sebab kami, bukan apa, ada setengah daripada kami telah pergi ke Afrika, dan apabila, tapi kita punya ada setengah tapi transit dekat Paris. Bila balik tak ada apa-apa pun yang dilakukan oleh pihak kementerian. Itu sebagai contoh. Jadinya bagaimana kementerian boleh identify dengan izin yang mereka ini adalah daripada negara-negara yang berpotensi pada penyakit Ebola. Terima kasih. Menteri sambung sikit sebab saya bangkitkan isu Ebola tadi. Betul pandangan Pak Sulong. Kalau kita mengesyaki penduduk tempatan negara berkenaan daripada Liberia ke Sierra Leone, itu mudah. Tetapi rakyat lain, daripada negara-negara lain ataupun rakyat Malaysia yang kembali, misal mungkin ada petugas Petronas berada di negara Afrika yang kembali, yang masuk memang tidak diberikan suatu tinjauan. Jadi saya rasa ini perlu ambil berat. Yang keduanya, latihan kepada jururawat dan petugas-petugas ini kena serius, doktor, sebab yang kena ni kita dimaklumkan fatality-nya 50% yang meninggal ni adalah kaki tangan kesihatan, amat malang. Jadi janganlah sampai kerana kerja baik mereka terpaksa sacrifice jalan. Terima kasih. Tuan Pengerusi, sikit je. Saya nak menambah sedikit tentang Ebola. Saya rasa agak detail, tapi apa yang dibuat oleh Nigeria itu dipuji oleh WHO dan negara lain supaya sangat berkesan. Boleh kita jadikan model. Terima kasih. Ya, Kota Kinabalu. Ebola yang mana? Bukan Batu Subah juga. Okey, Datuk, terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih juga Datuk Menteri. Saya mau tanya, tadi saya dengar ada beberapa pakar akan hantar kepada Sabah dan Kota Kinabalu, Tawau, Sandakan. Saya mau tahu ada berapa pakar akan hantar di Sabah. Kedua, dalam ucapan Putatan yang berhormat Putatan, saya ada bicara. Saya mau tanya tentang itu cancer machine diluruskan oleh Menteri. Okey. Ya, 1 tahun. Okey, terima kasih Yang Berhormat. Okey. Ya, tentang isu bilakah mesin ini boleh sampai saya tak pindah tajuk itu. Tapi tak apa. Tentang isu pakar ini, kita akan hantar seberapa yang boleh. Dan tentang isu 2 perkara yang dibangkit oleh Kota Kinabalu dan Putatan, satu itu positron emission tomography atau PET scan. Nombor 2 ialah tentang lagi satu radiotherapy unit di dalam Hospital Likas. Kedua-dua ini telah dilulus dan akan dihantar kepada hospital itu dengan masa yang cepat. Dan untuk teruskan dengan Ebola, saya setuju.
itu is a challenge untuk mereka yang datang, foreigners yang datang daripada negara Afrika ini. Semasa mereka pergi ke immigration counter, kita ada senarai tentang the countries of the yellow fever zone. Dan secara berterusan, mereka yang datang daripada yellow fever zone diminta pergi ke quarantine. Ini kita dah laku. Soal itu mereka yang datang daripada Guinea atau Congo, semua dan Nigeria atau Uganda, semua di dalam zone itu. Tetapi untuk mereka yang datang contohnya daripada Eropah, citizens of Europe, UK citizens atau French citizens atau rakyat kita sendiri seperti Parit Sulong yang pergi dan balik kepada negara kita dan atau dia bukan Pak Sulong aja, Kuala Kerai, Bukit Katil, Beluran. Ini memang saya mengakui satu cabaran dan untuk menghadapi itu apa yang kita telah buat iaitu di dalam masa yang masuk ke dalam immigration kita telah meningkatkan kesedaran supaya secara sukarelawan mereka yang datang daripada negara-negara itu akan membuat laporan bahawa we came from this country. I mean, this is harapan. Kalau selain daripada itu, kalau mereka tak ada demam, iaitu suhu tak tinggi, mereka tak terampil ke hadapan dan cakap mereka ada pergi ke negara-negara itu, susah untuk kita pastikan mereka. Melainkan tiap-tiap seorang ini diperiksa dengan sepenuhnya. Ini dan di dalam rakyat Malaysia tak perlu pergi ke immigration counter. They can go through that automated clearance system. So oleh itu satu cabaran yang besar. Oleh itu di dalam perkara ini kita meningkatkan kesedaran kepada rakyat kita sendiri. Kalau mereka telah pergi ke negara-negara, tolong datang dan melaporkan di dalam quarantine kita supaya langkah-langkah. Ini saya mengakui sebagai satu cabaran dan itulah saja ahli-ahli yang berhormat. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat. Menteri belum habis jawab. Yang lain jawab lain jawapan daripada awal saya dah beri. Kita akan beri jawapan secara bertulisan kepada semua jawapan soalan yang telah ditanya. Terima kasih. Terima kasih. Menteri. Dah cukup dah. Menteri jangan lupa temu janji. Ahli-ahli yang berhormat, masalah ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 21 bilion 714 juta 210 ribu untuk kepala B21 anggaran perbelanjaan mengurus 2015. Jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak.